Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita cuba sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, apa khabar semuanya di rumah? Okey, so kita dah masuk minggu kedua untuk pembelajaran atas talian selepas cuti sekolah. Jadi macam biasa, kita nak mula belajar, kita kena baca doa untuk kita mudahkan, untuk kita mohon Allah mudahkan urusan kita nak belajar. Semoga kita cepat faham dan semoga kita tak lupa apa yang kita dah belajar tu. Okey, jadi macam biasa kita akan baca Al-Fatihah, lepas tu kita baca doa sebelum belajar sama-sama. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wansur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam bil lisani yafqahu qawli. Okey. Jadi Ustaz harap kat rumah semua dah baca doa sama-sama dengan Ustaz tadi. Okey, jadi hari ini kita akan masuk tajuk yang baru. Tinggal lagi beberapa tajuk lagi untuk kita habiskan silibus kita. Rasa Ustaz ni tajuk yang terakhir dah ni. Tak apa, tajuk yang terakhir. Nanti kita ulang kaji je. Tajuk-tajuk daripada tajuk pertama sehingga tajuk yang ketujuh. Ada 7 tajuk semuanya. Boleh buka muka teks muka surat 43. Okey, so hari ni pelajaran yang ketujuh, adab memelihara harta benda awam. Apakah yang dimaksudkan dengan harta benda awam? Apakah adab dia? Apakah cara penggunaan dia? Apakah cara untuk kita selepas guna, kita nak simpan tu macam mana? Ataupun kita tinggalkan dalam keadaan macam mana? Kita nak tengok satu-satu. So, cara pengertiannya, harta benda awam ialah kemudahan yang disediakan untuk kegunaan orang ramai. Okay, macam contoh dalam gambar kat surat 43 ni. Okay, ada alat rekreasi kanak-kanak. Ini biasa kita nampak lah kat taman-taman. Siapa yang biasa pergi dekat Seksyen 7 Taman Tasik, Seksyen 7 Shah Alam, ada banyak. Dekat kawasan-kawasan perumahan pun ada banyak benda macam ni. Tapi sebabkan COVID, kita tak dibenarkan lah untuk bermain benda ni. Sebab untuk peringatan semualah, COVID ni biasanya dia akan merebak melalui sentuhan dan juga percikan air. Percikan air maksudnya daripada air liur. Sebab tu kita digalakkan untuk memakai topeng dan sentiasa untuk kita mencuci tangan. Disebabkan untuk kita nak elakkan perkara-perkara yang boleh menyebabkan kita terkena jangkitan COVID tu. Sebab itulah kita apa nama tu, tidak digalakkan untuk menggunakan kemudahan awam pada ketika ini. Kalau terpaksa untuk guna, macam ini taman permainan, kita tak terpaksa pun untuk guna. Tapi contoh awak pergi ikut mak awak pergi supermarket untuk beli barang kan. So awak naklah guna troli tu untuk kegunaan awak letak barang kan. So itu salah satu contoh peralatan awam. Dan kalau awak dah siap pakai, make sure sebelum dan selepas pakai tu awak sanitize tangan awak bersih-bersih untuk elakkan daripada jangkitan COVID-19. Sebab kita tak tahu kat mana tempat yang kita pergi tu ada COVID, kat mana tempat yang kita pergi tu tak ada COVID. Jadi untuk langkah berjaga-jaga, sentiasa amalkan cuci tangan, pakai topi muka, elakkan tempat yang sesak. Sedikit pesanan COVID daripada Ustaz. Okey, jadi untuk peralatan awam ni untuk kegunaan orang ramai. Tak ada siapa-siapa punya pun. Tapi disediakan untuk kegunaan orang awam ataupun orang umum ataupun orang ramai. Kira macam contoh taman permainan ni tak adalah diciptakan untuk kegunaan Khalif Imran seorang sahaja. Tak. Yang ni untuk kegunaan orang ramai. Bukan kata kelas 2 Ibn Khaldun sahaja. 2 Al-Farabi boleh pakai, 1 Mawardi boleh pakai, 1 Ibn
satu satu Alfarabi dan kelas-kelas lain lah. Dan tak sekolah kita saja boleh pakai, sekolah lain boleh pakai, tak kisah sebab dia awam, umum untuk kegunaan orang ramai. Tak ada masalah pun untuk siapa-siapa yang pakai, tapi kena pastikanlah dah siap pakai, kena pakai dalam keadaan yang beradab. Kita tak nak lah lepas kita pakai tu orang lain dah tak boleh pakai dah. Awak nak ke kalau datang-datang benda ni dah buruk dah tak boleh nak pakai? Sedih lah kan, sebab kita nak pakai benda tu untuk kita beriadah, untuk keluarkan peluh, nak jadi badan sihat. Okey, sebab tu kita kena jaga kemudahan peralatan awam, harta benda awam. Okey, ini kita tengok contoh-contoh harta benda awam yang paling famous, yang paling banyak ada dekat Malaysia ni, dan yang paling banyak sekali malangnya. Antara yang paling banyak sekali jadi mangsa aktiviti vandalisme. Apa tu aktiviti vandalisme? Vandalisme ialah satu sikap buruk orang awam yang tak tahu nak jaga orang yang tak beradab, orang yang kurang sifat adab dia dengan peralatan awam. Dia merosakkan harta-harta benda awam seolah-olah tak ada orang dah nak pakai benda tu. Padahal macam contoh tandas awam ni, awak pergi mall, awak pergi mana-mana tempat mesti disediakan tandas awam sebab mereka tahu manusia akan perlukan kepada tandas untuk kita melaksanakan hajat kita, tak kisahlah hajat untuk buang air kecil ke, untuk buang air besar ke. Jadi tandas ini disediakan untuk kemudahan kita. Tapi malangnya orang yang kurangnya sifat adab ni, kurangnya orang yang beradab dengan peralatan awam ni, dia merosakkan pintu tandas, diconteng pintu tandas macam ni. Lepas tu mangkuk jamban tu dirosakkan. Ustaz tak nak cerita lah rosak tu jadi apa kan, sebab benda tu benda yang kotor, benda yang jijik. Sebab tu kita sebagai orang Islam dan sebagai orang jangankan tak perlu menjadi Islam untuk menjadi pembersih, cukuplah menjadi seorang manusia yang jagakan kebersihan, manusia yang ada nilai-nilai murni dia untuk jaga kebersihan untuk kegunaan bersama. So yang contoh pertama tandas awam. Contoh yang kedua telefon awam. Yang ni ustaz rasa dah tak banyak dah telefon awam ni. Kalau zaman ustaz dulu banyak. Okey, sebab zaman sekarang almost hampir semua orang dah ada telefon pintar masing-masing untuk digunakan menghubungi orang lain. Tapi zaman dulu tak semua orang ada telefon, dan mereka kebiasaannya siapa-siapa yang duduk asrama lah biasanya akan gunakan telefon awam ni untuk menghubungi keluarga mereka. Okey. So untuk siapa yang tak tahu pakai, yang tak pernah pakai telefon awam ni, dia ada dua cara nak pakai dia. Satu, pakai duit siling. Yang kedua, pakai kad. Ada satu kad khas kad telefon tu. Ustaz tak ingat nama kad tu, tapi adalah kad khas dia tu. Kalau pastikan yang dekat telefon tengah ni, kalau tengok dekat buku masing-masing, yang ni Ustaz zoomkan lah. Okey, nampak ni ada satu ruang slot. Ada satu tempat kecil kat sini untuk awak masukkan kad awak kat situ. So dia macam kalau awak pernah tengok kad Tashenko yang mak ayah awak pakai dekat tu lebih kurang je. Kad telefon tu kita top up dulu, ataupun setengah kad tu boleh pakai setakat tu je, then tak boleh pakai dah. Okey, seterusnya pondok menunggu bas. Ini bus stand lah kat Setia Alam ni. Ustaz tak berapa nampak lagi, ada cuma tak banyak. Mungkin sebab kat Setia Alam ni tak banyak pengangkutan bas awam. Tapi kalau pergi dekat bandar-bandar besar tu, mostly adalah pondok menunggu bas ni. So biasanya orang buat apa dekat ni yang tak menjaga kebersihan ni semua. Ni nampak dia sampah ni, dia hancurkan. Kerusi ni dia conteng. Atap ni berlubang-lubang dia buat. Kalau berlubang sebab benda tu dah lama kita faham, tapi berlubang sebab dirosakkan, itulah yang kita nak elakkan. Sebab benda ni kita nak pakai lama. Yang terakhir, taman permainan kanak-kanak. Taman permainan kanak-kanak ni lah. Jadi dia dirosakkan daripada sudut yang ustaz perhatikan. Sebab banyak peralatan kat sini menggunakan besi. Jadi harga besi tu ni
Mereka cabut besi-besi tu untuk dijual. Janganlah jadi orang yang macam tu. Jangan jadi orang yang pentingkan diri sendiri. Okey, ni empat contoh kemudahan awam yang disediakan untuk kegunaan orang ramai. Okey, so apa dia adab-adab untuk kita gunakan harta benda awam? Yang pertama, kita kena mengikut peraturan yang telah ditetapkan. Okey, jadi kalau siapa-siapa pernah pergi taman permainan, mesti ada perasan satu signboard kan? Apa yang kita boleh buat, apa yang kita tak boleh buat dekat taman permainan tu, betul tak? So kita sebagai pengguna awam, kita kenalah patuhi peraturan tu. Macam contoh awak datang sekolah. Sekolah pun ada peraturan dia juga. Kena datang awal, kena jaga kebersihan sekolah, kena jaga peralatan sekolah. Kita pun kena ikut rules peraturan tu juga. Okey? Kenapa? Okey. Yang nombor 2, bertimbang rasa dengan pengguna yang lain. Macam contoh awak pergi taman permainan, ada apa tu, buaian. So bila awak dah rasa awak dah main dalam tempoh yang agak lama, awak nampak ada orang lain nak main juga, bagilah peluang dekat dia untuk main permainan tu sekali. Sebab takkanlah awak nak conquer benda tu setiap kali awak datang, benda tu jadi hak awak. Tak, sebab benda tu untuk kegunaan awam. Kalau awak rasa dah macam awak dah main untuk tempoh yang lama, bagilah dekat orang lain pula nak main. Betul tak? Cuba awak bayangkan, awak datang dekat taman tu, lepas tu semua peralatan permainan dekat situ semua dah digunakan oleh orang. Awak tak ada peluang pun nak main. Seronok ke tak kalau datang kat tempat macam tu? Dan kalau ada orang nak bagi pun, alhamdulillah rezeki. Tapi kalau tak ada orang bagi, macam mana? Okay. So kena bertimbang rasa, kena consider orang lain yang nak pakai juga peralatan tu. Yang ketiga, menggunakannya dengan cermat dan berhati-hati. Okey. So bila contoh public phone lah. Contoh public phone ni janganlah kita rosakkan sesuka hati. Sebab public phone ni, siapa yang dekat rumah dia ada telefon tu, kan ada wayar tu kan. Ustaz perhati banyak dah public phone yang dah tak ada wayar tu, orang duk tarik-tarik. Ustaz pun tak tahu apa motif dia nak rosakkan public phone tu. Padahal benda tu untuk kegunaan awam. Kalau kecemasan, smartphone awak tiba-tiba habis bateri, awak nak call orang, nak pakai benda tu, telefon tu elok tapi tak ada wayar yang menghubungkan gagang telefon tu dengan telefon tu. So macam mana awak nak pakai? Jadi kita kena sama-sama gunakan dengan cermat dan berhati-hati untuk mengelakkan daripada berlakunya kerosakan. Yang keempat, yang ni ramai. Kalau awak pernah pergi tandas-tandas awam dekat stesen bas ke kat mana-mana, mesti awak perasan yang ni. Tidak menconteng atau merosakkan. Yang ni na'udzubillah min zalik. Kalau dia conteng tu, habis semua perkataan yang buruk-buruk dia conteng dekat dinding, pintu. Yang ni awak perasan dekat, biasanya banyak dekat public toilet dengan belakang kerusi bas awam. Yang ni awak boleh tengok nantilah. Na'udzubillah min zalik. Kita, ustaz, kalau boleh tak nak ada orang merosakkan awam ni. Walaupun benda tu tak rosak secara fizikalnya, tapi dia dah mencemarkan pemandangan dengan perkataan-perkataan yang tak senonoh. Macam tu. Secara fizikalnya memanglah benda tu boleh dipakai lagi, tapi benda tu bukan hak kita untuk kita rosakkan atau untuk kita conteng. Hak untuk kegunaan bersama. Okey. Yang kelima, menjaga kebersihan persekitaran. Okey, yang ni alhamdulillah, kebanyakan tempat-tempat awam ni ada orang yang jaganya. Cumanya tinggal lagi kita pula untuk bantu jaga sama-sama. Macam contoh, dah minum air, botol air tu buang dekat tong sampah, jangan letak je dekat situ. Kalau tak ada tong sampah kat situ, pegang je dulu, cari mana-mana tong sampah dalam perjalanan balik, buang dalam tong sampah. Okey, jangan anggap ada orang dah kerja kat situ, orang tu akan buat, awak bebas untuk buang sampah merata-rata. Tak, bukan macam tu. Kita sebagai orang Islam, kita kena jaga kebersihan. Kita tak boleh nak buang sampah merata-rata. Kalau tak ada sangat tu, simpan dulu dalam kocek. Kat rumah keluarkan, buang dalam tong sampah.
Macam tu jadi orang yang baik. Okey, yang seterusnya menjaga keselamatan harta benda awam. Okey, samalah macam yang tadi tidak merosakkan, sebab kalau dah rosakkan kadang-kadang benda tu boleh jadi berbahaya untuk orang lain. Yang terakhir, melaporkan kerosakan kepada pihak yang bertanggungjawab. Sebab kita nak pakai benda tu lagi untuk tempoh yang lama, so kita kenalah ada nampak benda tu rosak dan perlu diperbaiki, buat aduan kepada pihak yang pihak berkuasa untuk diambil tindakan. Okey, ni dia bagi contoh-contoh tempat-tempat awam lah. Okey, Line Express, dekat taman, dekat hospital, dekat pejabat-pejabat kerajaan. Okey. Jadi apa dia fadilat ataupun kelebihan beradab menggunakan harta benda awam? Yang pertama, tidak mencemarkan pemandangan. Penting sebenarnya, sebab kadang-kadang ada orang ni dia stres tau kalau tengok benda tu selerak, benda tu dalam keadaan tak teratur, benda tu dalam keadaan tak tersusun. Jadi kita tak nak benda-benda tu terjadi. So kita tak nak mencemarkan pemandangan, kita kena jaga harta benda awam ni dengan elok-elok. Yang kedua, memudahkan orang yang memerlukan. Okey, mungkin kita tak perlu pada benda tu, tapi satu hari nanti mungkin ada orang lain yang perlukan pada benda tu. Kita kena ingat benda tu. Ustaz bagi contoh senang, public phone. Okey, mungkinlah kita tak pakai sebab mungkinlah kita tak pakai sebab kita masing-masing dah ada telefon sendiri. Tapi kita pun tak tahu satu hari nanti kita ada kecemasan yang memerlukan untuk guna telefon tu sebab smartphone awak dah habis bateri, kita tak tahu. Sebab itulah walaupun kita tak pakai, kita kena jaga sama-sama. Okey. Yang ketiga, tidak berlaku pembaziran. Pembaziran daripada sudut mana? Daripada sudut untuk kita membaiki dan mengganti benda tu yang baru. Sebab kadang-kadang benda tu bukanlah murah sebenarnya. Okey, jongkak-jongkak dekat taman tu, buaian dekat taman tu, kita tak tahu berapa harga dia, tapi ustaz assume harga dia dalam 100-200 ke atas lah. So kalau semua taman dirosakkan begitu saja, awak bayangkan, contohlah kita letaklah harga buaian tu dalam RM200. Ada 10 taman, 10 taman rosak. 200 darab 10 dah berapa? Dah 2,000. Kan dah berlaku pembaziran kat situ. Padahal benda tu kalau tak dirosakkan, elok je boleh tahan lama. Tapi disebabkan dah dirosakkan, dah kena ganti. Lepas ganti, rosak lagi. Ganti lagi. Rosak lagi. Ganti lagi. Kan dah berlaku pembaziran kat situ. Padahal duit tu boleh je digunakan untuk membantu orang-orang yang susah, membantu orang-orang yang miskin, membantu orang-orang yang memerlukan bantuan. Dah duit tu dah digunakan untuk perkara yang kita boleh cegah sama-sama. Macam tu. Yang keempat, dapat digunakan dalam jangka masa yang lama. Macam Ustaz kata tadi lah, kalau tak rosak benda tu elok je tahan lama. Tapi kalau dah dirosakkan, macam mana? Yang terakhir, sebagai tanda syukur atau terima kasih di atas adanya harta benda awam. Jadi kita nak bersyukur ni kadang-kadang benda tu mudah saja. Kita jaga benda tu elok-elok dah menunjukkan satu rasa syukur ataupun satu rasa terima kasih sebab kita telah disediakan benda-benda awam untuk kita pakai secara bersama. Okey. Macam tu. Kenapa dia? Okey. Alright, so tadi kita dah tengok fadilat ataupun kelebihan beradab menggunakan harta benda awam. Kita tengok akibat pula. Apa kesan buruk dia? Akibat ni kesan buruk, tidak memelihara harta benda awam. Yang pertama, menyusahkan orang yang memerlukan. Inilah kita yang nak elakkan. Kita nak elak sangat-sangat benda ni. Sebab kita tak tahu waktu orang tu perlu, kita tak tahu dia perlukan tu takat mana. Mungkin perlu yang tersangat-sangat perlu, tapi kita dah rosakkan benda tu, na'udzubillah min zalik. Kadang benda tu kita tak tahu melibatkan nyawa orang lain ataupun tak, tapi sebabkan dah rosak, kita dah menyusahkan dia. Okey. Yang kedua, tidak dapat digunakan dengan sempurna. Okey, kadang-kadang benda tu masih lagi boleh pakai, tapi tak boleh pakai dengan keadaan yang betul. Sebab Ustaz perhatikan kalau kat taman-taman permainan kan buai tu, orang selalu hayun sampai dia berpusing-pusing kat atas tu. Benda tu boleh pakai, tapi dah tergantung kat atas tu.
Kalau yang tinggi tu boleh ambil tu, alhamdulillah lah, syukur boleh ambil. Cuba kalau macam awak duk Al-Farabi, tinggi awak pun tinggilah sangat kan untuk ambil benda yang tinggi tu. Jadi tak boleh digunakan dengan sempurna. Okey, yang ketiga, melahirkan masyarakat yang tidak berdisiplin. Okey, macam mana kita nak dapat kemudahan-kemudahan yang bagus kalau kerajaan sendiri tengok kita ni orang yang tak berdisiplin dalam menjaga harta benda awam. Sebab kita pun boleh tahu, bagi benda yang macam gini pun dah hancur rosak teruk, apatah lagi nak bagi benda-benda yang lagi canggih, yang lagi banyak manfaat dia, tapi harga dia lebih mahal. Memang susah lah kita nak bagi kan, dapat benda yang bagus kan. Macam tu. Yang keempat, mencemarkan pemandangan. Tasik banyak sampah sepah-sepah, dekat taman banyak sampah bersepah-sepah. Itulah kita, di samping pencemaran pemandangan, kita dah buat lagi pencemaran alam sekitar. Dua dosa dalam satu masa yang sama. Macam mana tu? Bagus ke tak bagus? Tak, confirm tak bagus kan? Yang ketiga, satu, dua, tiga, empat, lima, melahirkan permusuhan dan kebencian dalam masyarakat. Orang ni kata bukan aku buat, orang tu kata dia buat, orang ni kata apa semua benda semua. Jadi boleh menyebabkan pergaduhan. Padahal yang buat tu diam je kat situ. Dia tak ada rasa bersalah bila tengok orang gaduh, tuduh sana, tuduh sini. Macam tu. Sebab yang ni reality sebab kita benda tu kita nak pakai lama, tiba-tiba benda tu rosak, kita akan tuduhlah orang-orang yang kita syak pakai kan, padahal orang tu tak buat, dah gaduh kat situ. Astaghfirullahaladzim. Ustaz pun tak boleh bayang macam mana orang yang tak ada rasa, macam mana, tak ada common sense dalam diri dia untuk merosakkan barang untuk kegunaan awam. Padahal kalau barang sendiri kita sendiri terrosakkan, kita pun rasa sedih sangat. Ini bukan pula nak rosakkan barang orang lain. Berlakunya pembaziran. Diulang baliklah kat sini, berlakunya pembaziran. Pembaziran daripada sudut kita nak repair, kita nak gantikan benda tu dengan benda yang baru. Okey, so itu saja setakat ni. So nanti boleh buka buku aktiviti, buat latihan dalam tu, muka surat 32 sampai habis. Kelas pada hari esok kita akan semak jawapan tu bersama-sama, sekaligus kita akan ulang kaji apa sahaja yang kita dah belajar pada hari ini untuk Ustaz cek semua dah faham ataupun tidak tentang tajuk pada hari ini. Okey, terima kasih banyak-banyak atas kesudian untuk meluangkan masa kita belajar secara online. Ingatlah, walaupun norma baru, kita tetap perlu menunaikan tanggungjawab kita sebagai seorang pelajar, iaitu dengan belajar dengan bersungguh-sungguh. Aku qauli hadza, kita tutup kelas kita pada petang ini, kita tutup kelas kita pada hari ini dengan bacaan tasbih kafarah dan surah Al-As. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis shawab. Okey, terima kasih banyak-banyak. Kita jumpa lagi dalam kelas pada hari esok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.